Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, jom yang ni pula. Sorry. Tadi saya tak tahu siapa tapi share screen tak jadi. Okey, now share screen dah jadi. Maksudnya awak akan nampak screen saya dekat laptop saya ni, bukan nampak muka saya. Okey. Alright. So masuk balik. Sorry. Ada masalah teknikal sikit. Okay, tadi try share stream. Lepas tu share screen. Kalau kata naik screen yang sekarang apa yang saya tunjuk ni, betul. Tapi kalau naik muka saya tak betul. Okay, anak-anak. Welcome. Okay, get ready buku teks. Kita masih di bab 4, iaitu muka surat 92, 93 dan 95 dan 96. Okay, kita masih di pembiakan seks dan juga seks. Okay, so sebelum start kelas, kita tunggu sampai 10 orang. Okay, and then kita mula ya. Okay, Alhamdulillah. Start dah kelas. Ajak kawan-kawan lain daripada sekolah lain nak join pun boleh. Nah, tingkatan 1. Okay, so katakan murid-murid tingkatan 2 atau tingkatan 3 nak join pun boleh. Anggaplah ia sebagai ulang kaji. Okay, walaupun awak punya PT3 dibatalkan, tetapi ilmu tu kita kata awak bayangkan tahun depan yang tingkatan 1 tahun ni, tahun depan dah tingkatan 2. Takkan baru nak belajar tingkatan 1 yang awak tak belajar sekarang ni. Takkan tahun depan baru awak nak belajar. Betul tak saya cakap? Okay. So ambillah peluang ni sebaik mungkin. For those yang ada laptop, yang ada handphone, yang ada internet kat rumah, jangan duduk saja, ambillah peluang ni. Join saja mana-mana kelas yang mana-mana cikgu buat, awak join saja. Okay. Ilmu. Cikgu ni sikit, cikgu ni sikit. Banyaklah jadinya, betul tak? Jadi lama-lama awak akan jadi terror, okey? Jangan duduk saja. Okey, kita dah cukup 11 orang. Maka dengan ini cikgu start kelas, okey? Baik, pergi buku teks muka surat yang ada ikan tu. Okey, ikan tu. Mana ikan? Oh, ikan. Ni persenyawaan dalam, persenyawaan luar. Kenapa slow sangat buku teks cikgu ni? Ya Allah, ya ampun. Okey, kita masih di bab 4. Sebab ada soalan yang cikgu nak bincangkan dalam buku teks awak. Okey, sebab itu rujukan yang kita ada. Okey, so kalau tak ada buku-buku lain tak apa. Buku teks pun ada. Okey, saya ulang balik nah. Pembiakan ada 2 jenis, iaitu seks dan aseks. Di mana seks, okey, dia ada ciri-ciri dia melibatkan sel pembiakan. Ada sel pembiakan, ada benih. Okey, tapi ada mesti dua benih kalau seks. Kalau seks tidak melibatkan sel pembiakan, dia satu jenis sahaja. Okey, macam saya katalah contoh, kalau seks, okey, perempuan kahwin dengan lelaki akan menghasilkan anak. Okey, anak tu akan pelbagai rupa. Katakan ada 5 orang anak, tapi bukan 5 orang tu muka sebiji macam bapa. Tidak. Allah itu maha berkuasa. Dia akan buat muka yang sulur macam ni sikit. Muka nombor 2 macam sikit. Ambil campur ayah dan mak kita. Okey. So, jadilah kita. Itu seks. Tetapi kalau pembiakan seks, contoh dia bawang. Adakah awak tanam bawang akan keluar jadi halia? Tidak, dia akan keluar jadi bawang. Tanam ubi kentang akan keluar jadi ubi kentang. Begitulah seterusnya. Jadi contoh-contoh pembiakan seks ni berlaku kepada manusia, haiwan peringkat tinggi. Contoh mamalia, burung, ikan, reptilia dan amfibia. Ini awak dah belajar sekolah rendah, betul? Ada 5 jenis kumpulan haiwan yang bertulang belakang, vertebrata, betul? Ingat? Okey. So, ini adalah basic sebenarnya. Okay, sekolah rendah dah belajar. Sekolah rendah form 1 kita 1 tambah lagi lebih mendalam. Alright.
So, pembiakan seks juga berlaku kepada tumbuhan berbunga. Macam saya kata minggu lepas, pokok mempelam. Sebelum jadi buah, mesti jadi bunga dulu, betul? Okay. Sesebuah pokok yang ada buah, asal dia sebelum buah, mesti jadi bunga dahulu. Okay. Sebab dia melakukan pembiakan seks. Okay. Barulah jadi buah. Okay. Kalau tak ada, tak jadi buah. Okay. Dia jadi macam contoh, pokok bunga raya. Okey, ada buah tak? Tak ada. Tapi dia tetap kategori pembiakan seks. Sebab dia adalah tumbuhan berbunga. Okey, faham tak dua benda tu maksud cikgu? Okey. Pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang ada buah, asal dia mesti berbunga. Betul? Dan dia kategori pembiakan seks. Okey, tumbuhan yang tidak berbuah tetapi ia ada bunga, ia juga menjalankan pembiakan seks. Boleh nak? Cikgu sebut macam tak betul. Okey, alright. So, pembiakan seks, okey, berlaku pada tumbuhan. Contohnya bawang, halia dan ubi, kentang dan juga organisme ringkas yang tak nampak dengan mata kasar. Okey, contohnya ameba, hydra, paramecium. Itu kan awak dah belajar masa awal hari itu, okey, organisme unisel dan multisel. Okey. So, ini contoh gambar dalam buku teks awak ada, nah. Alright. Now, kita pergi ke pembiakan seks secara detail dia. Okey, pembiakan seks melibatkan dua induk, iaitu induk jantan yang membawa sel pembiakan jantan, induk betina membawa sel pembiakan betina atau iaitu ovum. Alright. So, ini dia adalah induk jantan, ini adalah induk betina. Baik, induk jantan, okey, dia akan menghasilkan iaitu organ untuk organ untuk pembiakan lelaki adalah testis. Dekat sinilah tersimpan benih lelaki. Di mana apakah nama benih lelaki itu? Ialah gamet jantan, iaitu sperma. Okey, nampak cikgu bulat kat sini? Alright. Induk betina pula dikeluarkan daripada ovari yang warna kuning ni. Okey, daripada ovari yang warna kuning ni. Dan dia menghasilkan benih dia apa? Nama dia benih untuk ovari ialah ovum. Okey, ovum, nah, barulah boleh jadi seorang manusia. Itu kategori manusia. Kalau haiwan, kambing kan, alright, kucing, harimau, singa juga melakukan pembiakan seks di mana dia mesti ada gamet jantan dan dia ada gamet betina, barulah boleh melahirkan anak, barulah boleh menghasilkan anak. Okey, nah, takat tu nah. Alright, so dia kata pembiakan seks menghasilkan generasi baru. Okey, baca ni, menghasilkan generasi baharu. Tu saya kata tadi, generasi baharu yang berbeza daripada induknya. Tu saya kata, ayah dan ibu kita kahwin, dapat kita, adakah muka kita sebiji macam ayah kita? Ada mak kita sikit. So, membina berbentukan yang baru. Okey, menghasilkan generasi yang baharu. Okey, berbeza daripada induknya dan ini membuktikan pemvariasi dalam genetik. Okey, genetik tu macam benih lah, genetik macam DNA manusia. Okey, genetik keturunan. Alright. So, tahukah contoh ayah awak rambut warna pink? Warna merah. Okey. Tak mustahil awak lahir juga kulit berwarna, rambut berwarna perang. Alright. So, bagaimana berlakunya pencantuman pembiakan cikgu? Cakap pembiakan seks, okey. Kena ada gamet jantan, kena ada gamet betina. Tetapi bagaimana prosesnya cikgu? Okay. Now we are going to explain more details. Apakah yang menyebabkan pembentukan bayi di dalam tubuh wanita hamil? Okey, bagaimana? Ia melibatkan persenyawaan dalam. Ingat saya dah cerita hari tu persenyawaan dalam macam mana, persenyawaan luar macam mana kan? Okey, ada lepas ni awak akan tengok. Ya, okey. Proses pertama yang terlibat ialah persenyawaan. Baik, terdapat dua jenis persenyawaan. Ada persenyawaan dalam, ada persenyawaan luar. Okey, adalah buku teks awak. Dalam dan luar. Okey, ciri-ciri bagaimana yang dikatakan dalam tu cikgu? Bagaimana yang dikatakan luar tu cikgu? Okey, tengok. Ciri-ciri persenyawaan dalam berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk betina. Okey. Manakala untuk
luar, nukleus gamit jantan juga bercantum dengan gamit betina. Cuma berbeza dia berlaku di luar badan induk betina. Beza. Awak tengok perkataan dalam, perkataan luar apa awak dah boleh faham dah sebenarnya. Okey, satu berlaku di dalam, satu berlaku di luar. Okey. Dan ciri yang kedua, di mana berlaku pencantuman? Cakap luar, cakap dalam cikgu. Tapi kat mana tempat ia berlaku? Baik. Kalau persewaan dalam, induk jantan dia bebaskan gamit jantan dan di dalam badan induk betina. Maknanya sperma tu kena masuk ke dalam badan induk betina. Okey, kena masuk dalam badan betina dan benih betina dia tunggu je kat dalam. Okey, dia tunggu je kat dalam supaya benih jantan datang supaya berlakulah persejawaan. Okey, di dalam. Alright. Dan kalau luar, induk jantan membebaskan sperma. Okey, macam ikan, macam katak. Okey, ikan katak. Perasan tak? Ikan dan katak dia akan bebaskan telur dia di dalam air kan? Okay. Jantan ke, ikan betina ke, katak jantan ke, katak betina ke, dia akan bebaskan benih dia iaitu sperma. Jantan-jantan sperma lah. Kalau betina bebas ovum. Okay, so persejawaan ini berlaku di dalam air. Berlaku di dalam air. Alright. So, itu tempat. Dan yang ketiga ialah proses tu macam mana cikgu? Okey, dah tadi berlaku dekat dalam. Lepas tu satu berlaku kat luar. Yang kedua pula berlaku di dalam badan betina. Yang satu lagi pula di luar badan betina. Dan yang ketiga, bagaimana proses itu cikgu? Bagaimana proses itu boleh berlaku? Baik, kita tengok persejawaan dalam. Gamit jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamit betina dan berjantung membentuk zygote. Ini awak akan faham dengan lebih detail proses dia bila awak belajar subtopik seterusnya iaitu persejawaan dan kehamilan. Bagaimana mengandung, bagaimana hamil tu, okey, bagaimana proses kehamilan tu berlaku. Okey, awak akan belajar selepas ini ya. Bukan hari ni, hari lain. Okay. Alright. Dan proses untuk persejawaan luar pula, gamit jantan biasanya berenang menuju ke arah telur dan bercantum dengan gamit betina. Okay kan tadi cikgu cakap, ikan, jantan ikan betina, dia masing-masing keluarkan benih masing-masing. Okay. Jantan keluarkan sperma, ikan betina keluarkan ovum. Okay. So, masing-masing sperma ni dia tahu tugas dia dah. Okey, dia nampak je ovum, dia akan berenang mencari ovum yang di dalam air tu. So persejawaan luar berlaku di dalam air di mana gamit jantan ni akan berenang menuju ke arah telur dan bercantum dengan gamit betina. Alright, boleh tekan tu nak? Okay, now cikgu teruskan lagi ke pembiakan aset pula. Apa bezanya? Okay. So, pembiakan aset ialah penghasilan individu baharu oleh organisme hidup tanpa melibatkan sel pembiakan. Okay. So, benda ini satu induk. Ingat, kalau pembiakan seks, dua induk. Pembiakan aseks, satu induk. Okay. Bagi pembiakan aseks, hanya satu induk yang terlibat. Persejawaan tidak berlaku. Tak ada persejawaan. Tak ada. Dia cara dia membiak pula lain. Mari kita tengok nak. Tetapi individu baharu. Baca. Individu baharu yang dihasilkan adalah seiras secara genetik. Memang sebiji mak dia, induk dia. Halia keluar halia. Tak pernahlah terjadi halia beranak-beranak keluar sebagai lengkuas ke kunyit. Tak pernah nak. Okay. Variasinya tidak wujud dalam kalangan. Tak ada lah muka rupa lain sikit ke. Tak ada. Macam manusia ada kan. Even kucing. Anak kucing 5 ekor. Ada seorang colour perang. Ada seorang colour putih. Seorang pada sekor. Betul tak? So, bila seks ni dia ada variasi. Tapi seks tiada variasi. Okay. Tiada. Tidak wujud variasi dalam kalangan anak. Okay. Ini seks. Alright, ini yang nampak tak dia buat macam barcode ni, kultur tisu ni. Anak-anak boleh scan barcode. Okay, scan barcode menggunakan handset. Boleh tengok video dia tunjuk. Okay, makna tu saya kata pembelajaran ni hanya boleh berlaku di rumah. Okay, awak ada handset kan. Cuma buat dengan tak membuat. Tu saja. Baik. Yang ni awak kena buat. Okay.
kena buat secara, ini dia kata berkumpulan kan. Okey, memandangkan kita dah cuti PKP fasa 3, awak buat sendiri, buat dalam buku latihan, aktiviti 4.1. Okey. Nanti catat sebiji dalam buku latihan. Okey, kalau tak tahu awak boleh cari kat internet. Cara pembelahan dia dua tu macam mana. Sebenarnya dalam buku teks pun dah ada dah. Ni muka surat ni dah penuh, lengkap dah, cantik dah. Okey. Tetapi ini inisiatif anak-anak untuk mencari sendiri contoh dekat internet. Okey. Boleh nak takat tu? Okey ke takat tu? Okey ke anak-anak? Okey ya. Alright. So, now we're going to what is this? Pembiakan seks yang ada 5 jenis tu. Nah, ada 5 jenis pembiakan seks. Ni macam mana nak pusing ni? Siapa tahu rotate? Tak tahu, cikgu pun tak tahu nak rotate lah. Tak apalah. Awak tengok buku teks lah. Okey. Untuk pembiakan seks ni ada 5. Yang pertama, belahan dia 2. Tengok cara dia adalah belah. Dia asal dia satu induk. Okey, tengok gambar pun boleh tahu ni. Tengok ni kat sini. Okey, cara dia belah. Daripada satu induk, dia belah membahagi kepada 2. And then, dia adalah 2 sel anak. Sitoplasma membahagi 2 sel anak. Okey, so ada 2 anak. Sebiji ikut muka ibu dia. Mak dia. Dia lah pak, dia lah mak. Sel induk ameba ni kan. Belahan dia 2. Baik, yang kedua, yeast. Contoh yeast adalah pertunasan. Macam mana? Ya, pertunasan ni. Okey, proses pembentukan tunas pada badan. Okey, pada badan organisme. Tunas bermula sebagai satu struktur yang berkembang dan kemudiannya terputus dan membentuk individu baru. Nampak gambar? Okey, nampak dia keluar tunas kat tepi tu kecil. Okey, nampak? So, bila dia dah keluar tunas tu dah besar, dia akan terputus dan membesar pula menjadi induk pula. So dia pula beranak. Ini adalah sejenis pertunasan. Yang ketiga, penjanaan semula berlaku. Contoh tapak Sulaiman. Okay, awak boleh cari kat internet tapak Sulaiman. Okay, penjanaan semula makna kata tapak Sulaiman macam contoh dalam buku teks awak ni. Planaria ni. Okay, induk dia ada kepala, ada ekor kan. Okay, tetapi cara dia membiak dia putuskan. Dia putuskan badan dia, tinggal kepala, tinggal ekor. Tapi apa yang berlaku? Nampak? Nampak dalam gambar ni? Nampak dalam gambar ni? Yang mana yang kepala dia akan tumbuh ekor. Dia jana semula. Itu maksud penjanaan semula. Dia tumbuh balik. Dia jana semula, dia tumbuh balik. Jadi yang kepala, yang putih ekor akan tumbuh ekor balik. Yang putus kepala akan tumbuh kepala balik. Jadi balik individu baharu. Maknanya jadi induk balik sebiji macam induk dia yang asal. Okey. Begitu juga dengan tapak Sulaiman. Okey. Tapak Sulaiman ada berapa? 5 kan? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Awak imagine tapak Sulaiman 5 tu putih. Okey, 5 tu putih. Lepas tu awak rasa macam mana? Mari kita Google nak. Okey, kita Google tapak Sulaiman. Penjanaan semula tapak Sulaiman. Okey. Bukan apa. Kalau kadang nak tunggu awak Google, kadang tak terbuat, betul tak? Habis-habis kelas malas dah. Okey. Kita tengok tapak Sulaiman. Okey, dia putuskan dia punya 5 tu. Awak tak banyak gambar ni. Hai. Ya, macam ni lah lebih kurang. Okey, tapak Sulaiman. Dia putuskan dia punya tu. Dia punya 5 tu. Okey, lepas tu dia tumbuh semula. Lepas tu dia tumbuh semula. Jadi balik tapak Sulaiman yang baru. Okey, boleh faham tak? Maknanya yang planaria ni, ni dekat buku teks ni dia ada 2. Dia potong 2. Tapi tapak Sulaiman dia ada 5 tapak. 5 dia punya star tu. Okay. And then dia putihkan 5. So 5 anak tu dia tumbuh balik. Dia jana semula balik. Tumbuh balik. Jadi balik tapak Sulaiman. Induk. Okay. Baik, yang keempat, spora. Spora ni benda yang ringan. Okey, yang boleh dibawa angin. Okey, dia ada sejenis benih adalah macam benih boleh meletup. Okey, pembentukan spora ialah proses
penghasilan spora dalam sporanium. Okey, sporanium ni pecah. Bila sporanium ni pecah, so keluarlah spora yang halus dan ringan dan akan mudah disebarkan oleh angin. So bila angin bawa spora tu pergi kat tempat lain, jatuh atas tanah. Dia tumbuh pula sebagai induk yang baru. Sebagai contoh pokok paku pakis. Sangat mudah pokok paku pakis nak tumbuh asal dia daripada spora, daripada benih yang dibawa angin. Okey, tapi dia jatuh kat sebelah, even sebelah dia pun dia akan tumbuh balik yang lain. Melalui angin. Ingat spora angin dia ringan. Baik, yang terakhir adalah pembiakan vegetatif. Alright, pembiakan vegetatif merupakan satu cara untuk menghasilkan tumbuhan baharu. Okey, dia akan menghasilkan tumbuhan baharu. Maknanya daripada asal induk, dia akan jadi tumbuh balik kepada anak-anak. Tapi ikut sebiji lah. Contoh dia, lobak merah, strawberry, halia, ubi keladi, ubi kentang. Okey, ini adalah contoh-contoh pembiakan vegetatif. Awak tak akan faham detail lagi. Mari kita pergi detail. Vegetatif tu dia ada pula bahagian macam mana. Ada pokok dia melalui batang. Ada pokok akar, betul? Ada pokok letak dia punya benih dia. Okey, so kita pergi next muka surat. Okey, pembiakan vegetatif. Kalau akar, dia maknanya bahagian vegetatif ni dia ada akar, batang dan daun yang sebagai kita panggil dia punya sumber pembesaran, tumbuh besaran dia. Okey, nak tanam macam mana? Kentang. Nak tanam cara macam mana? Okey, bawang nak tanam cara macam mana? Okey, kalau akar, okey, bahagian akar tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baharu. Contoh, lobak merah dan juga ubi keledek. Alright? Dia cara akar tanam dalam tanah. Kalau yang kedua pula batang. Okey, bagaimana pula batang? Okey, batang bawah tanah macam ubi baru, ubi tua, ubi kayu kan. Dia masuk dalam tanah. Alright? So yang ke-B ialah batang rayap iaitu rumput. Okey, dia sejenis batang rayap. Yang tadi batang bawah tanah. Yang C ialah berbawang. Ini asal daripada batang. Dan daun. Daun pula macam mana? Bahagian daun tumbuhan induk yang berkembang menjadi tumbuhan baharu. Okey, dia keluar pucuk tunas dekat tepi daun tu. Alright, and then tumbuhlah tumbuhan baru. Okey, tumbuhan pokok contoh dia adalah setawar dan juga begonia. Alright, so penting tak pertumbuhan pembiakan manusia ni? Penting tak anak-anak? Penting. Okey, sangat penting. Kenapa? Kalau tak ada pembiakan, boleh tak kita nak melahirkan generasi keturunan kita? Tak boleh. Tak boleh. Nampak? Ayam. Kalau ayam tak bertelur, tak ni, ada ke telur yang kita boleh makan? Tak ada. Ada tak akan ayam yang kita boleh makan? Tak ada. Okey, so ayam akan sentiasa bertelur untuk menambahkan dia punya organisme. Nampak? Pentingnya organisme untuk menambahkan bilangan organisme. Okey, kegagalan organisme menghasilkan individu baru, barulah kita panggil kepupusan. Okey, ada dah lah ni binatang-binatang yang sudah mengalami kepupusan, betul? Maknanya dia tak membiak dah lah. Dia semakin pupus dan hilang ke dunia. Alright? So macam ni pula manusia ni, pembiakan menurunkan maklumat genetik kepada generasi baharu. Kita akan menghasilkan anak-anak generasi yang baru. Alright? So, habis takat tu. Now, praktis formatif. Ingat, praktis formatif ni pun kena buat yang ni. Okey, ada beberapa homework kena buat kan. Tadi aktiviti yang nanti cikgu snap lagi sekali gambar nanti buat dalam grup. Dan yang kedua adalah praktis formatif. Ni kena buat dalam buku latihan. Alright. So sekarang cikgu nak ajak anak-anak main Kahoot. Siapa nak main Kahoot? Nak main Kahoot tak? Okey, nak main Kahoot, get ready handset. Ataupun kalau kata duk buka laptop, buka terus Kahoot, play Kahoot. Okey, play.kahoot.it. Okey, dan cikgu akan bagi nombor PIN sekarang. Okey. Okey, boleh masuk nombor PIN sekarang anak. 6356693. Okey, masukkan nombor PIN. Okey, masuk nombor PIN. 635
6693. Okey, masukkan nombor pin untuk Kahoot. Cepat Kahoot game best ni. 6356693. Come on. Yes, Alisa dah masuk. Come on. Nabil Iman dah masuk. Come on. Nombor pin 6356693. Ya, Karmin. Okay, come on guys. Nombor pin cikgu ulang 6356693. Huzairi, wah kita dah ada 6 orang. Come on guys. Maisara, Nurina, Syaza, yeah. Come on guys. Kita tunggu 10 orang lepas kita main, okay? Dia ada muzik tu cikgu seorang-seorang. Okay. Awak dengar kan dia punya lagu kan? Okay, come on. Berapa orang je ke? Come on guys. Join. Lapan je. Syaza, Maisara, Nabil Iman, Huzairi, Carmen, thank you for joining this participant. Okay, cepat. Cikgu tunggu lagi. Okay, dah masuk 9 orang. Okay. Tunggu 10 boleh? Tunggu 10. Seorang lagi. Come on. 6356693. Okay. Okay, setuju tak kalau cikgu teruskan? Kita main Asfar, ada 10. Kesianlah pula nak play. Okay, cepat. Asfar dah masuk. Come on. Come on guys. Okay, 10. Kita main Kita main 10 dah kita main. Sekejap Okay, let's play. Start now. 4 question je. Okay, ada 5 soalan je. Pembiakan seks berlaku kepada A. Manusia, merah manusia, biru tumbuhan, kuning organisma ringkas, hijau halia. Pembiakan seks berlaku kepada manusia, tumbuhan, organisma ringkas atau halia. Okey, 4 orang jawab manusia, seorang jawab tumbuhan, seorang lagi jawab halia. Oh man. Ingat tak cikgu kata pembiakan seks berlaku kepada... Okey, jawapan boleh rujuk buku teks muka surat 91. Okey, di mana pembiakan seks melibatkan manusia, tumbuhan, organisma ringkas dan halia adalah tumbuhan pembiakan seks. Okey. Tengok siapa yang skor. Wow, Nurina. Tahniah.
Okay, next question. Awak kena cepat ya. Kita ada 30 minit sahaja untuk, 30 saat sahaja untuk jawab. Soalan kedua. Organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks. Ingat, organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks. Merah burung, biru ubi kentang, kuning ikan, hijau katak. Ingat, yang mana seks? Merah burung, biru ubi kentang, kuning ikan, hijau katak. Cepat. Tekan je. Okey, 7 orang jawab ubi kentang, seorang jawab burung. Tahniah. Okey, seks. Ingatlah seks. Okey, burung adalah pembiakan seks. Tetapi dia jadi dalam, persenyawaan dalam. Ikan juga pembiakan seks. Cumanya ikan persenyawaan luar. Okey, katak pembiakan seks. Dan dia adalah persenyawaan luar. Sebab tu awak yang confused, okey? Alright, next question. Kita tengok siapa skor. Alright, Masyarah leading. Uzairi nombor 2, Syazwan nombor 3, Nurina nombor 4, Nabil Iman nombor 5. It's okay. Next question. Okay. Persenyawaan dalam berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantum dengan gamet betina di dalam induk badan betina. Betul atau salah? Biru betul, merah salah. Okey, cikgu ulang soalan. Persenyawaan dalam berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk badan betina. Cepat. Alah, kenapa dia jawab salah ni? Jawapan dia betul lah. Tengok dia kata, persenyawaan dalam. Okey, dalam berlaku bila nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina dalam badan induk betina, guys. Dalam badan induk betina, persenyawaan dalam. Betul lah. Kalau luar, di luar badan induk betina. Kita ni 7 orang yang betul. Wow. Okay, congrats. Kita pergi ke next question, anak. Last, keempat. Ikan ialah contoh haiwan yang melakukan persenyawaan dalam. Okay, cikgu ulang. Ikan ialah contoh haiwan yang melakukan persenyawaan dalam. Betul atau salah? Ikan kot. Ikan contoh haiwan yang melakukan persenyawaan dalam. Betul ke salah? Ingat, persenyawaan dalam macam mana? Persenyawaan luar macam mana? Okay, come on guys. Ya, 5 orang jawab salah jadi betul. Maknanya betul lah. Tapi yang lain tak sempat jawab ke? Okay, nanti cikgu akan cuba tambah masa. Okay. Tahniah. Kita tengok siapa yang lead. Tempat ketiga, Alisa. Tempat kedua, Huzairi. Dan Johan is Maisara. Okay, kita ada runners up, Carmen dan Syaza. Tahniah. Okay. Alright. Tahniah, Hana. Okay, jangan lupa kita akan berjumpa kembali di hari Jumaat ni untuk, kelas form 1 kan? Kelas form 1 nanti hari lain pula tarikh yang kemudian cikgu bagi tahu. Okay, so tahniah. Untuk next class kita akan cikgu akan bagi tahu. Dan untuk tingkatan 3 yang nak join kelas pembiakan, darah manusia hari Jumaat ni dekat Facebook Live Perlis Mengaji. Nanti cikgu share link, okay? So setakat itu saja. Jumpa lagi anak-anak. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.